Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Mei 2020. Anda bersama saya, Kerzarif Afindi. Tumpuan berita tengah hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS akan mengeluarkan prosedur operasi standard sebagai garis panduan yang perlu dipatuhi semasa musim perayaan Hari Raya dan Gawai Daya akan datang. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, pada masa ini JPBNS berdepan dengan cabaran yang besar untuk mengekalkan zon hijau yang bukan sahaja mengambil kira luar bandar, malah di kawasan bandar juga. One of our challenges is to maintain the area green. Not only no houses, but kampungs and town in Sarawak. This is the biggest challenge that we have. So the committee, as I've said, is dynamic. We'll see how is the progress and how is the situation, how is the circumstances. And then we'll come up into the SOP as we move to Raya as well as Gawai. Bercakap pada sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Selasa, Datuk Amar Douglas Ugah juga menekankan pentingnya mengamalkan penjarakan sosial. Laporan seterusnya. Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak telah menyerahkan sebanyak 646 pasang peralatan pelindungan diri PPE kepada Hospital Umum Sarawak. Sumbangan tersebut meliputi gaun isolasi, tudung kepala perubatan dan sarung kaki perubatan yang bertujuan membantu petugas barisan hadapan dalam mendepani pandemik COVID-19. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesemua PPE tersebut mula dihasilkan bermula 19 April lepas. Dan ini adalah satu sumbangan kita kepada frontliners, medical frontliners, terutama yang merawat pesakit COVID ini adalah sebagai satu manifestasi kita keprihatinan kita kepada medical workers who are especially those who are treating the COVID patients. Turut hadir menyaksikan simbolik penyerahan PPE itu ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sementara itu, bercakap dalam sidang media COVID-19 di selepas selesai simbolik penyerahan sumbangan PPE tersebut, Datuk Seri Fatimah memberitahu kementeriannya telah ditugaskan untuk menyediakan kawasan rehat bagi petugas barisan hadapan Hospital Umum Sarawak atas faktor keselamatan. Jelas beliau, penyediaan kawasan rehat bagi fasa 1 dan 2 telah dilakukan di Riverside Majestic Hotel, manakala bagi fasa ketiga dan 4 pula, kawasan rehat dipindahkan ke Regatta Suites dan Cozy Square, Kuching dengan jumlah peruntukan sebanyak RM107,100 dibiayai oleh kerajaan negeri. Jadi mereka bila dah selesai bekerja, mereka takut keselamatan ahli keluarga mereka terjejas. Jadi dengan itu mereka tidak balik ke rumah. Oleh kerana kita dapat menyediakan tempat untuk mereka berehat, so that is actually satu lagi sumbangan dari kerajaan negeri kepada our medical frontliners, supaya dengan itu mereka dapat fokus kepada memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya kepada pesakit. So in terms of food, in terms of the gowns, as well as in terms of rest area, these are the things that we have included for the well-being of our medical workers. Beralih ke laporan mengenai aplikasi Helpy. Hakikatnya, golongan peniaga yang bergantung dengan pendapatan dari hasil jualan sememangnya terkesan semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini susulan penutupan Bazar Ramadan. Justeru bagi membantu golongan terbabit yang terjejas, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, perbincangan telah dilakukan sebelum bulan Ramadan lagi bersama Persatuan Penjajah Belia Metro City, Petrajaya dan Helpy bagi membantu para peniaga untuk menjual produk kepada masyarakat di luar melalui aplikasi Helpy tanpa terdedah kepada risiko COVID-19. Jadi kita sedia maklum sebelum Ramadan bermula,
saya dan Persatuan Penjajah Belia Petrajaya telah bincang untuk melihat kaedah bagaimana kita boleh membantu peniaga-peniaga yang biasanya berjual dalam bazar Ramadan tu untuk berjual produk setidaknya waktu bulan Ramadan. Apabila dikuatkuasakan PKP dan arahan-arahan lain daripada kerajaan. Jadi kita telah berbincang dengan Persatuan, dengan Sidak Helpi, dan Helpi telah memberi cadangan kepada kami untuk mendaftar sidak peniaga-peniaga kita tu bersama Helpi supaya dapat terlibat dalam aplikasi Helpi di mana orang di luar nun boleh membeli produk-produk peniaga kita tu melalui Helpi, iaitu satu apps e-hailing app yang sama aja macam tak Grab, macam tidak Food Panda. Semasa melakukan tinjauan di sekitar Kuching, beliau menambah aplikasi tersebut bukan sahaja penting untuk membantu para belia atau para peniaga pada bulan Ramadan, namun juga selepas bulan Ramadan kerana keadaan mungkin akan berubah menjadi norma yang baharu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penjajah Belia Metro City Petrajaya Muhammad Khairuzi Bol Hassan berkata, beliau menggalakkan penggunaan aplikasi digital tersebut sebagai alternatif baharu ekonomi digital yang akan membantu semua peniaga termasuk peniaga pasar malam Metro City untuk melakukan aktiviti jualan walaupun pasar malam tidak dibuka. Semenjak kami memang menggunakan yang kira teknik baru lah, benda baru untuk penjajah disebabkan memang ada cara lain, jadi kami memang menggalakkan penjajah menggunakan ekonomi digital, kata orang menggunakan digital semua. Jadi dan saya ada masalah lah untuk berdagang sekiranya saya ada pasar malam, dan kita akan coba mupokkan danya supaya kelak apabila dah ada pasar malam dah buka kelak kita memang teruskan kira menggunakan digital tu. Jadi mesti bergantung dengan hari pasar malam aja, hari mesti ada pasar malam pun hanya dapat berjual. Berita selanjutnya berhubung Bantuan Khas Sarawak Kusayang atau BKSS. BKSS yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg pada 23 Mac lepas telah menggariskan 16 inisiatif dengan salah satunya ialah pemberian BKSS sebanyak RM250 setiap bulan selama 6 bulan kepada kumpulan B40. Pemberian BKSS itu benar-benar membantu rakyat Sarawak dalam menghadapi tempoh PKP ini, dan antara seorang penerima, Nur Mariana Linang Abdullah dari Taman Tunku Miri amat berterima kasih kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Sarawak atas pemberian BKSS yang ternyata sangat diperlukan bagi meringankan beban mereka. Saya berterima kasih kepada Abang Jo, Ketua Menteri Sarawak yang telah membantu kami semasa MCO ini dan mengurangkan beban kami lah semasa ini. Sementara itu, Rainer Michael dari Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir juga senada dengan Nur Mariana bahawa BKSS ini telah benar-benar membantu golongan bawah B40 semasa tempoh PKP. Ketua Menteri Sarawak Abang Jo, sebab kami orang yang B40 ini daripada tolong 200.5 itu kerana untuk meringankan beban semasa PKP ini, dan seorang sangat-sangat terima kasihlah kepada Abang Jo. Dalam pada itu, Liu Si Kyun dari Taman Bumiko Miri menyokong kepimpinan Ketua Menteri yang telah membantu rakyat, terutamanya mereka di bawah B40 yang menghadapi situasi genting membantras penularan wabak COVID-19 ketika ini. I want to say thank you to my Chief Minister CM Abang Jo helping us during this very bad time. I want to say thank you very much. You are the best. I'll support you. Buletin UKAS diakhiri dengan video mengenai aplikasi MySejahtera.
Sekian bersama saya Khairul Zarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Selamat menjalani ibadah puasa, jaga diri anda dan sentiasa patuhi arahan PKP. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.